Baik, kembali lagi bersama kami di sini Nahdlatul Ayumi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Nahdlatul Ayumi. Dia terlihat ketam. Masalah tu terlihat terlihat ketam, terlihat macam-macam sebenarnya. Melihat saya dah tempurung macam-macam di dalam pikiran. Talur masin udang galah macam-macam. Jadi mungkin ada berita dan yang ingin kita kongsikan daripada daerah tempurung. Silakan. Baik, terima kasih rakan kita Fakrul dan juga Fiza di Bandar Sebegawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera pada Auda yang masih lagi bersama kami di Rampai Pagi. Dan dari daerah Tempurung juga Auda, kami akan kongsikan bersama bis kita mengenai info semasa dan juga acara-acara yang telah pun disusun bagi daerah Tempurung. Sebelum itu ingin kita kongsikan keadaan cuaca di daerah Tempurung. Alhamdulillah cerah saja pada pagi ini. Mudah-mudahan cuaca yang baik ini akan memudahkan lagi dan melancarkan apa jua aktiviti yang akan bis kita rancang untuk pagi ini. Baik, kita akan kongsikan beberapa info di sini di mana mula-mula sekali pada pagi ini akan diadakan majlis pengislaman di Rumah Panjang Kampung Siput bagi Majlis Pengislaman Dayang Nurliza anak Gafni yang berbangsa Iban yang mana insya-Allah akan diadakan dalam sekitar 8.30 minit pagi ini di Rumah Panjang Kampung Siput daerah Tempurung. Jadi kepada Auda yang terlibat di dalam acara ini supaya akan mengambil maklum. Dan juga pada hari ini akan bermulanya Festival Perpustakaan di Dewan Bahasa dan Pustaka Daerah Tempurung yang akan bermula pada pukul 9 pagi ini hingga 5 petang di mana pelbagai aktiviti menarik akan diadakan dan juga jualan ria turut diadakan sepanjang Festival Perpustakaan yang akan diadakan bermula pada hari ini, esok dan juga pada hari Ahad, iaitu 6 Disember 2020. Jadi pada orang ramai dialulukan untuk sama-sama hadir bagi memeriahkan lagi Festival Perpustakaan yang akan diadakan bermula pada hari ini. Dan sementara itu pada hari Ahad ada pelbagai aktiviti dan juga acara akan diadakan secara serentak di tempat berasingan di mana mula-mula sekali akan kita kongsikan di sini akan diadakan larian Bangar 2020 yang akan diadakan di Kompleks Mini Sukan Sekolah Rendah Sultan Hassan Bangar daerah Tempurung bermula pada pukul 6.30 minit pagi. InsyaAllah tetamu kehormat yang hadir Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan serta pegawai daerah Tempurung. Dan juga acara Ceria Kampungku anjuran Majlis Perundingan Kampung Menengah juga akan diadakan pada hari Ahad ini yang akan diadakan di Balai Raya Kampung Menengah bermula pada pukul 7 pagi. Jadi pada penduduk dan juga sekitarnya supaya akan dapat sama-sama hadir bagi memeriahkan lagi acara Ceria Kampungku di mana pelbagai aktiviti akan diadakan Dan juga pada hari yang sama 6 Disember ini juga akan diadakan keusahawanan 5P iaitu 5 produk di mana akan diadakan bermula pada pukul 7 pagi hingga 6 petang di Pusat Belia Daerah Tempurung. Dan di mana beberapa kelas akan dibukakan dan pendaftaran kelas terhad kepada 15 orang setiap kelas berumur 12 tahun ke bawah di Dewan Bukit Retak Pusat Belia Daerah Tempurung. Antara kelas-kelas yang ditawarkan adalah kelas asas ukiran henna, kelas sungkitan crochet dan banyak lagi. Jadi pada Auda yang berminat untuk menyertai keusahawanan 5P ini ataupun 5 produk, bolehlah menghubungi terus ke Pusat Belia Daerah Tempurung. Dan akhir sekali kita kongsikan di sini di mana Majlis Pelancaran bagi Program Khidmat Bakti Negara pengambilan ke-10 juga akan diadakan pada esok 5 Disember 2020. Di mana acara akan bermula pada pukul 2 petang di kem latihan Program Khidmat Bakti Negara Pemukim Batu Apoy Jadi kepada bis kita yang terlibat di dalam program ini supaya akan mengambil maklum dan juga supaya akan dapat sama-sama hadir. Baik, itu beberapa info semasa yang dapat kita kongsikan dari daerah Tempurung. Terus seterusnya kita akan saksi bersama bahan yang telah pun kita sediakan pada pagi ini. Iaitu kita saksi bersama tinjauan kita baru-baru ini mengenai gubahan Sirih Junjung. Kita saksi bersama.
Perkahwinan dalam kalangan masyarakat Melayu memang kaya dengan adat resamnya dan sebahagian adat turun-temurun ini masih dikekalkan hingga sekarang, antaranya sirih junjung. Sirih junjung diperkenalkan sebagai kepala dulang ketika rombongan pihak lelaki menghantar tanda pertunangan atau menghantar berian, di mana sirih junjung diletakkan di hadapan sekali sebagai pembuka adat. Ia merupakan gubahan daripada daun sirih dan dihiasi dengan pelbagai bunga-bungaan berwarna-warni yang mana bunga itu melambangkan gadis yang hendak disunting selain turut melambangkan penyeri dalam kehidupan berumah tangga. Namun pada masa kini sirih junjung digubah dengan pelbagai bentuk dan rekaan yang lebih moden dan menarik mengikut tema dan keperluan pelanggan atau bakal pengantin. Dayang Hajah Nur Syahrita binti Haji Muhammad Mosbi, seorang penggubah hantaran turut berkongsi pada kali ini mengenai cara mudah dan ringkas menghias sirih junjung untuk dijadikan sebagai hantaran. Sirih junjung ini merupakan pelengkap dan penyeri di antara bahan-bahan hantaran pertunangan dan majlis perkahwinan. Memang ada dari dulu lagi, semestinya ada sirih junjung ini di antara ke pengantin perempuan ataupun sebaliknya. Perbezaannya antara sirih junjung sama lelaki sama perempuan, lelaki itu lebih tinggi daripada perempuan, gubahan sirih junjungnya. Kenapa ya? Yang mestinya ia menandakan yang lelaki ketua keluarga dan kebahagiaan itu merupakan datang dari lelaki lah. Tanggungjawab lelaki lebih berat daripada perempuan. Kalau dulu menggunakan celapa, kelekati, pinang, gamber, kapur tu komplit tu dengan dihantar dengan hiasan sirih junjungan ni. Masa ni jarang dorang menggunakan barang-barang seperti pinang itu tadi. Pasal orang tua-tua masa ni makan pinang lagi. Jadi simple lah dorang menggunakan bunga dan sirih. Wajah menggunakan sirih yang benar, yang asli lah. Dalam gubahan moden dianggarkan 30 ke 40% bahan terdiri daripada daun sirih. Selebihnya adalah bunga segar atau bunga plastik di mana unsur gabungan berbeza ini menjadikan gubahan kelihatan lebih moden, menarik dan lebih menyerlah. Selain gubahan sirih junjung, beliau juga membuat gubahan lain untuk hantaran pengantin seperti gubahan bunga coklat atau duit, gubahan barang harian atau pakaian dan sebagainya. Yang perbezaan yang palsu tahan lama, kita ni boleh mengubah 2-3 hari ataupun 2-3 minggu sebelum. Tapi sirih yang asli kita ni paksa menggunakan sehari sebelum tu. Ketahanannya lebih kurang 2 hari 3 hari tu. Dah lama tu sirih asli ni. Saya ikut keadaan gubahan. Kalau yang banyak sirihnya, banyak hiasannya, lama lagi. Mengambil masa kurang lebih setengah jam lah. Kadang-kadang dia tu datang sendiri, ada dia dari customer kan, kami mau gubahan macam ni lah. Seperti biasa, mudah dah pupus. Anak-anak pun dapat mempelajari, mengikuti, senang saja asal rajin, berusaha. Pertahankanlah
sampai bila-bila. Budaya adat resam yang mengetengahkan Siri Junjung masih kekal relevan kerana beliau juga masih menerima tempahan kubahan Siri Junjung daripada bakal pengantin. Adat resam warisan budaya ini harus dikekalkan kerana ia melambangkan dan mencerminkan identiti sesebuah negara dan bangsa tersebut, dan tradisi Siri Junjung juga dapat mengetengahkan warisan budaya Melayu itu sendiri. Ya, sudah itulah tadi bahan yang kita kongsikan mengenai gubahan Sirih Junjung. Ya. Jika kita lihat pada masa kini, jarang ada memberikan lagi gubahan Sirih Junjung. Namun ada juga di antara bakal-bakal pengantin masih lagi mengekalkan pemberian gubahan Sirih Junjung ini sebagai adat tradisi mereka. Ya. Jadi sudah itulah tadi bahan yang dapat kita kongsikan dari daerah Tempurung. Untuk itu setakat ini saja pertemuan kita menerusi Rampai Pagi dari daerah Tempurung. InsyaAllah kita akan bersama lagi esok dengan membawakan perisian yang lain pula dari daerah Tempurung. Untuk seterusnya, saya serahkan kembali bersama dengan rakan kita Fakrul dan juga Fiza di Bandar Seri Begawan. Silakan.